ada kepada orang-orang Yahudi. Kemudian mereka suka melakukan perkara seperti mencampur adukkan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Dia campur aduk sehingga menyebabkan masyarakat keliru. Orang ramai keliru. Ini adalah perangai ataupun kesilapan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Hari ini tuan-tuan sekalian, orang Islam juga mengalami keadaan yang sama. Kadang-kadang kita dah tak tahu dah ajaran tu sesat ke ataupun tidak sesat. Pasal apa? Sebab dia bercampur aduk. Kita tengok dari satu sudut, ajaran itu nampak macam betul. Kerana di dalamnya ada orang pakai serban, ada orang pakai baju Melayu, pakai jubah, berzikir, berselawat kepada Nabi SAW, sembahyang macam kita, buat majlis dalam masjid macam kita. Kita nampak macam dia betul. Ada hak, ada kebenaran padanya. Tapi daripada sudut lain, kita tengok bahawa mereka mempunyai ciri-ciri yang disebut oleh para salafus salih yang pernah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, seperti yang pernah berlaku kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Maka ini menyebabkan kita jadi keliru. Contoh yang kita sebut tadi, apabila orang yang berserban, orang yang pakai jubah, tetapi dia mengajar kepada masyarakat, bercampur gaul antara lelaki dan perempuan, kan, cium kaki guru dan sebagainya. Maka inilah yang diperingatkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata dia? Dia kata asal seluruh kesesatan, dalalah, kesesatan ni asal kepada keseluruhan kesesatan. Apa dia asal dia? Dia kata hanyalah daripada sebab mendahulukan fikiran. Kita mengutamakan fikiran kita berbanding dengan syarak, berbanding dengan agama. Kita antara nas agama dengan fikiran kita, kita utamakan fikiran kita. Dan yang keduanya dia kata mendahulukan hawa nafsu terhadap akal. Jadi kita pentingkan hawa nafsu kita sehingga kita mengenepikan kebijaksanaan kita. Hari ini kita boleh tengok macam mana golongan profesional, kan, golongan engineer, lecturer, profesor dan sebagainya, doktor, medical doctor, tapi boleh terlibat dengan ajaran sesat. Sebab apa? Kerana hawa nafsu mengatasi akal. Kenapa? Kerana sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, mengutamakan fikiran berbanding dengan syarak, maka menyebabkan golongan yang rasa dia ni pandai semua benda, maka akhirnya dia bergelumang dengan kesesatan. Saya pernah cerita dalam kuliah saya, bagaimana seorang isteri mengadu. Suami dia profesor, tapi terlibat dalam ajaran sesat. Suami dia suruh isteri dia bersalam dengan guru dia. Sedangkan kita tahu bahawa kita semayang dalam masjid ni tuan-tuan, orang perempuan di belakang. Ada tabir lagi, ada pemisah. Punyalah kita jaga pergaulan antara lelaki dan perempuan untuk jaga khusyuk ketika kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila datang ajaran sesat, maka dia mencampur adukkan, menyebabkan kita menjadi keliru di antara ajaran yang hak, ajaran yang benar, ajaran yang berada di atas landasan yang lurus dengan yang berada di atas asas kesesatan ataupun kebatilan. Maka antara perkara yang diperingatkan oleh para ulama kepada kita ialah bagaimana perkara seperti yang berlaku atas beberapa faktor. Satunya kerana tamak kepada yang dipanggil sebagai asyaraf. Apa dia tamak kepada asyaraf? Guru-guru, kumpulan tertentu, dia tamak kepada kemuliaan. Dia pelahap kepada kemuliaan. Dia nak orang muliakan dia. Kalau kita, guru ada meja kat depan, okey dah. Ada kursi biasa ni, okey dah. Tapi dia nak orang hias meja. Dia nak ada cushion, cushion dengan sarung cushion dengan warna yang tertentu. Sehingga seolah-olah dia menjadi raja. Pasal apa? Dia pelahap, dia tamak kepada kemuliaan. Dia tamak pelahap kepada kedudukan. Dia pelahap kepada kehormatan. Dia nak sangat orang hormat kepada dia. Maka ini antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibn Hibban dan sebagainya, dan disahihkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Apa kata Nabi? Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih. Tidaklah dua serigala lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing lebih merosakkannya daripada tamaknya seseorang terhadap harta dan kehormatan yang kemudian merosakkan agamanya. Sebab tu kita tengok bila orang tu dia lahap sangat kepada penghormatan, dia nak orang hormat sangat, kemudian dia akan mengajar pengikut-pengikut dia minum air kaki dia, jilat kaki dia, cium kaki dia dan sebagainya. Ini antara apa yang pernah diperingatkan oleh para ulama kepada kita. Selain daripada itu, para ulama juga mengingatkan kepada kita tentang fitnah syahwah. Kan, apabila manusia saling berlumba-lumba di antara satu sama lain, sehingga akhirnya apa yang berlaku ialah datangnya fitnah kaum wanita, yang mana Nabi menyebut, ma taraktu fi ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah aku wafat yang lebih berbahaya terhadap lelaki daripada kaum wanita. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Maknanya yang merosakkan orang lelaki ialah perempuan. Dan begitulah sebaliknya, yang merosakkan kaum perempuan adalah lelaki. Maka kita boleh lihat bagaimana dalam ajaran sesat, kita boleh lihat bagaimana golongan ajaran sesat ini dia tarik pengikut dia dengan aktiviti-aktiviti pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, sehingga kan boleh bersentuh-sentuhan di antara satu sama lain. Dan kita boleh lihat tuan-tuan, walaupun negara kita ni belum lagi jadi betul-betul teruk, tapi kita boleh lihat di negara jiran. YouTube kita boleh tengok banyak negara jiran hari ini atas nama selawat, orang perempuan boleh gelek punggung di atas pentas. Tabir, backdrop di belakang tulis selawat, maulidur Rasul dan sebagainya, tetapi kaum wanita dengan pakai tudung dan sebagainya berjoget di atas pentas. Benda yang berlaku di negara jiran, di negara jiran, dia boleh datang ke negara kita kalau kita tidak berjaga-jaga untuk menghadapinya. Dan kita boleh lihat bagaimana majlis zikir antara lelaki dan perempuan itu memang menarik perhatian orang. Ramai orang datang. Sehingga kan perempuan yang menggeleng kepala, tudung tak pakai, rambut dia berreban-reban dan sebagainya, menunjukkan kepada kita bahawa semua benda ini telah pun diberikan amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.